Ramai netizen dikejutkan bila seorang pendakwah bebas yang terkenal di media sosial, terutamanya di platform TikTok, ditahan reman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Negeri Sembilan, selepas disyaki terlibat dalam penyalahgunaan kuasa serta penyelewengan dana sebuah pertubuhan bukan kerajaan, NGO, bernilai RM12.3 juta. Beliau terkenal kerana selain dari memberi ceramah agama, dia juga selalu mengumpulkan derma untuk NGO beliau. Terdapat pelbagai reaksi dari netizen berkenaan tangkapan tersebut. Ada yang terus menyalahkan Ustaz terbabit, tapi tak kurang juga yang masih percaya dan menyokong beliau. Seorang pendakwa bebas direman kerana disyaki menyalahguna kuasa dan menyeleweng dana NGO di tempatnya bekerja berjumlah RM12.3 juta untuk kepentingan peribadi. Perintah reman 5 hari dikeluarkan Magistrate Sarah Afika Zulkifli. Siang tadi, suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Seremban untuk proses reman sehingga Ahad ini. Menurut sumber, suspek lelaki berusia 30-an itu ditahan jam 8 malam semalam ketika hadir memberi keterangan di Pejabat SPRM Negeri Sembilan. Suspek dipercayai menyalahguna jawatannya dan bersubahat bersama 2 ahli jawatan kuasa lain dengan memindahkan wang berkenaan ke dalam akaun bank sendiri dan 8 lagi syarikat yang juga miliknya. Sumber berkata, susulan siasatan itu, SPRM membekukan 15 akaun, membabitkan 3 akaun bank persendirian, 3 akaun bank NGO dan 9 akaun bank syarikat dengan nilai berjumlah RM16.5 juta. Pengarah SPRM Negeri Sembilan, Awang Kok Ahmad Taufik Putra Awang Ismail berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Mari kita tonton video ceramah agama beliau. Perlu diingatkan bahawa suspek pada ketika ini hanya ditahan reman untuk siasatan dan belum dikenakan apa-apa pertuduhan jenayah. Hari ini, hari Jumaat, jom Ustaz nak ajak, hari ini kita ada target untuk kita selesaikan. Kita ada 10 tahfiz yang kita nak bantu pembangunan mereka. Setiap tahfiz sebanyak RM3,000 kita peruntukkan. Kita memerlukan RM30,000 untuk membantu 10 tahfiz ini. Bukan itu sahaja, hari ini juga kita sasarkan 200 naskah Al-Quran dapat kita wakafkan untuk diagihkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Sabah. 200 naskah Al-Quran itu dengan harga RM15,000. Satu wakaf Al-Quran kosnya adalah sebanyak RM75. Maka kita memerlukan RM15,000 untuk 200 naskah. Total hari ini perlu kita cari bersama-sama insya-Allah sebanyak RM45,000 sahaja. Boleh tak kita sama-sama walaupun hanya RM1 kita manfaatkan untuk 10 tahfiz, kemudian 200 orang yang sedang menghafal Al-Quranul Karim dengan Al-Quran yang kita wakafkan. Jom sama-sama dengan kami dalam infak Jumaat untuk tujuan tersebut. Moga Allah mudahkan segala urusan. Boleh pergi kepada link bio Ustaz ataupun hubungi tim kami segera. Moga Allah gandakan rezeki kita. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah. Bersempena dengan bulan Rabiul Awal ini, tahu tak kita bagaimana Masjid Nabawi terbina? Pada asalnya ketika mana baginda Rasulullah menerima arahan daripada Allah untuk membina Masjid Nabawi, tanah masjid ini milik seorang sahabat dan sahabat tersebut ingin mewakafkan. Tetapi baginda Rasulullah menyatakan kepada sahabat, "Saminuna, tolong hargakan tanah ini agar kami semua, walaupun yang kaya ke miskin ke, dapat berinfak untuk membeli tanah yang akan dibina Masjid Nabawi." Hari ini Masjid Nabawi, jutaan orang solat, jutaan orang membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Untungnya sesiapa yang membeli tanah itu pada peringkat awal. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bersempena dengan Rabiul Awal ini, kita pun nak buat benda yang sama. Kita sedang berusaha membeli tanah masjid pertama kita. Saya nak mengajak kepada semua, walaupun hanya dengan RM1, jom join. InsyaAllah di atas tanah ini ada 3 elemen besar yang kita akan buat. Yang pertama adalah masjid, yang kedua kompleks tahfiz anak yatim dan juga asnaf, dan yang ketiga tempat pengajian warga emas. Tuan-tuan, ribuan orang, ratus ribu akan mendapat manfaat di atas tanah ini. Moga walaupun kita telah meninggal dunia, pahalanya akan sampai kepada kita. Sampai video ini kepada tuan-tuan, tolong RM1 dan kemudian sebar-sebarkan kepada mereka yang berada di sekeliling kita. Alhamdulillah, bantu untuk sebarkan kepada mereka yang telah menyumbang
kepada pembelian peralatan asrama anak-anak yatim dan juga asnaf. Setakat hari ini kita telah berjaya mengumpul hampir 43% daripada dana yang kita perlukan. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sangat-sangat. Ada di antara loker mereka yang rosak akan kita gantikan. Begitu juga dengan katil. Ada yang patah, kita juga akan menggantikannya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, daripada dana kelengkapan tersebut, kita menyediakan hampir 50 tempat baru untuk anak-anak yatim dan juga asnaf yang akan masuk pada tahun 2025. Ya, mereka belajar Al-Quran, tapi mereka juga perlukan rehat agar setiap kali mereka berehat sebelum mereka menyambung perjuangan untuk menghafal Al-Quran, pahalanya akan sampai kepada kita. RM131,500 sahaja untuk kita lengkapkan loker, katil, bantal, tilam, cadar dan pelbagai lagi kelengkapan pendidikan untuk mereka. Jadi tolong kami tuan-tuan untuk sebar-sebarkan lebih ramai orang bersama, lebih cepat kita berjaya mengumpulkan dana ini. Tahun 2024 semakin meninggalkan kita, tetapi kelengkapan yang kita belikan ini akan kekal bersama dengan kita hingga ke syurga. Semoga keselesaan mereka adalah kegembiraan buat kita. Hubungi kami segera. Hari ini, hari Jumaat, kita masih lagi berada dalam bulan haram, bulan Zulhijjah, bulan di mana Allah menggandakan setiap ibadah kebaikan kita. Tahu tak, kalau kita sedang sakit, kita sedang bersedih, kita sedang bergelisah, baginda Rasulullah SAW mengajar kepada kita satu cara bagaimana menghilangkan kesakitan, iaitu dengan bersedekah. Mungkin tuan-tuan kita beranggapan sedekah ini untuk membina masjid, membina madrasah, membantu anak yatim dan juga asnaf. Mungkin kita lihat pada zahirnya adalah untuk mereka, tetapi pada hakikatnya sedekah yang kita lakukan adalah untuk diri kita. Kita nak sembuh, kita nak bahagia, kita nak rasa tenang walaupun hanya dengan RM1. Jadi apa kata hari Jumaat ini kita dah banyak melakukan ibadah, solat, doa, bersalawat, tambah lagi satu ibadah yang akan mengekalkan ketenangan kita, iaitu dengan bersedekah walaupun hanya dengan RM1. RM1 ini saya nak kita bawa dalam pembelian tanah masjid pertama kita. Kita dah berjaya mengumpul hampir 50% daripada total keseluruhan. Kini kita masih lagi memerlukan 50% bakinya, dan moga kita dapat merealisasikan pembelian tanah ini dalam keadaan segera. Moga Allah mudahkan segala urusan, sebar-sebarkan kepada mereka yang berada di sekeliling kita. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, bantu untuk sebarkan kepada mereka yang telah menyumbang kepada pembelian peralatan asrama anak-anak yatim dan juga asnaf. Setakat hari ini kita telah berjaya mengumpul hampir 43% daripada dana yang kita perlukan. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sangat-sangat. Ada di antara loker mereka yang rosak akan kita gantikan. Begitu juga dengan katil. Ada yang patah, kita juga akan menggantikannya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, daripada dana kelengkapan tersebut, kita menyediakan hampir 50 tempat baru untuk anak-anak yatim dan juga asnaf yang akan masuk pada tahun 2025. Ya, mereka belajar Al-Quran, tapi mereka juga perlukan rehat agar setiap kali mereka berehat sebelum mereka menyambung perjuangan untuk menghafal Al-Quran, pahalanya akan sampai kepada kita. RM131,500 sahaja untuk kita lengkapkan loker, katil, bantal, tilam, cadar dan pelbagai lagi kelengkapan pendidikan untuk mereka. Jadi tolong kami tuan-tuan untuk sebar-sebarkan lebih ramai orang bersama, lebih cepat kita berjaya mengumpulkan dana ini. Tahun 2024 semakin meninggalkan kita, tetapi kelengkapan yang kita belikan ini akan kekal bersama dengan kita hingga ke syurga. Semoga keselesaan mereka adalah kegembiraan buat kita. Hubungi kami segera.